Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung muka surat 66. 95. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang kelima, kemudian takbir keempat terus berdoa sebagai berikut. Kita sambung lagi balik, kita sambung semula. Tak habis lagi tentang rukun dan cara mengerjakan sembahyang jenazah. Yang kelima, takbir yang keempat. Nombor 5 ni kemudian dia kata nak buat benda pula, iaitulah takbir yang keempat terus doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kiranya pahalanya tidak sampai pada kami. Maksudnya Allah la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah dengan sebab orang ni mati maka kami tak boleh pahala hidup. Dia hidup itu kami dapat kebalikan, kami boleh nupang pahala dan sebagainya. Tak dengan sebab, jangan dengan sebab dia mati ni kami jadi tak ada dah pahala. Jadi minta berterusan, wala taftimna ba'dahu, dan jangan jadikan kami kena fitnah lepas pada dia mati. Sebab ada orang dengan sebab mati ayah, anak kena fitnah. Masa ayah ada, semayang Melaka anak. Bila ayah mati dah, pakat ada semayang Melaka dah. Dia kena fitnah. Dulu isteri tutup aurat, suami hidup, suami mati dah ni, jadi tak cara ke arah aurat dah, kena fitnah. Dulu maknanya cukup makan Melaka, malak-malak ada anak isteri dia ni jadi mitok orang mengata rawa tak ada pitih nak makan, kena fitnah juga dengan sebab mati ayah. Tukiahlah mati orang lain gitu juga, mati anak. Janganlah dengan sebab mati anak ni kami jadi syirik kepada Allah, marah kepada Allah dan sebagainya. Janganlah dengan sebab mati isteri kami ni kami jadi tak mau nikah dah. Dan gitu. Waghfir lana, dan ampunkan kami, walahu, dan mayat ni. Ni yang paling mahal sekali. Mahal sekali pun dia agak doa keampunan, minta ampun. Sebab dan Tuhan ampun, balasannya syurga. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Maksudnya minta ampun bagi kami dan bagi mayat hak ada cokoh depan ni, dan juga anak-beranak kami, waris-waris kami hak mati-mati dah. Sabaquna tu maknanya yang telah dulu daripada kami menghadapmu. Lepas tu kita boleh doa untuk orang yang mati. Bila orang mati tu dia kata habis dia ada benda. Boleh lagi orang hidup berdoa untuk dia. Ni ayat ni. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghilla. Ghilla ni banyak sangat maksudnya, iaitu rasa sakit, rasa susah, rasa gundah gulana, ataupun rasa terpesong, ataupun maknanya benda yang tidak baik. Jangan boleh ada dalam hati kami benda yang tidak baik bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang keenam, kemudian salam sambil menoleh kanan dan ke kiri dengan ucapan sebagai berikut: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Baik. Doa yang pada takbir yang keempat ini bukan rukun, bukan syarat sah sembahyang jenazah. Maknanya lepas pada takbir yang keempat dia tak baca doa terus salam, sah dah.
Sah dah. Nas yang paling kuat, tidak ada lagi doa lepas daripada itu. Nampak? Tapi sunat kita berdoa. Takbir yang pertama niat. Saja aku sembahyangkan mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu takbir kali yang kedua. Allahu Akbar. Bacalah selawat. Tak pandai selawat macam tayat awal, tayat akhir, selawatlah Allahumma salli ala Muhammad. Permulaan. Lepas tu Allahu Akbar pula. Takbir pula. Doa kepada mayat. Tak ingat hak panjang. Allahumma ufillahu. Kalau kurang Allahumma ufillaha. Dah. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dah. Jadi kalau ada kita mana semayang jemaah. Semayang jenazah. Tok Imam tu lepas pada takbir yang keempat. Dia pergi terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak salah cakap apa-apa. Betul dah dia buat tu. Cuma sunat kita tambah doa yang baik. Kata setengah ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sunat. Ataupun doa dalam buku kita tadi, Allahumma la tahrinna ajrahu wa la tahsinna ba'dahu. Boleh juga. Ataupun setengah ulama kata sunat juga kita kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Boleh juga. Dia rasa macam dia salah. Dia kena gini. Kalau rasa dia salah, dia betul dah. Dia gitu. Dia kena maknanya ada dalil kita buat salah. Lepas tu lepas pada semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke aku salah baca Fatihah tadi. Tak payah ulang balik dah. Tak payah ulang balik. Dia gitu. Dia dalam belum salam, tengah tayat akhir, mari dalam akhir, aku dah baca lagi Fatihah rakaat ketiga tadi garis. Kena bangun semula, baca Fatihah rakaat semula, tayat akhir semula, baru salam. Lepas salam tak ada salah yang benda dah. Melainkan ada bukti. Lepas salam tengok kain bohong besar pinggang lubang. Tu lain. Kalau mari baca betul ke tak. Macam ni lah. Dia ni kita belajar. Kira salah itu mayang jenazah. Buat mula. Tak payah. Cerak salah. Tu baru buat mula. Kita dengar sini malam ni. Kita belajar barulah kita tahu bahawasanya wajib baca Fatihah. Aku semayang minggu lepas. Tak baca Fatihah pun. Ingat tak wajib baca Fatihah. Tu lain. Tu ada bukti. Ada terang jelas. Mendapat keadaan kenanya. Jadi kalau kita rasa solat-solat kita macam solat 5 waktu zaman dulu, zaman bahan lagu hari tu, banyak dah kena ni. Dulu aku tak dengar mana, ni aku mari dengar. Tak payah qada. Dah lagu mana? Perbanyakkan amalan sunat. Yang kena qada memang syirak. Baru kita dengar malam ni sembahyang garis 3 rakaat, aku bahan lapang amar dulu. Tu baru qada. Faham tu? Jadi sekurang-kurang salam Assalamualaikum. Macam salam semayang juga. Maka sudah dah semayang. Sunat tambah warahmatullahi wabarakatuh. Sunat. Kalau salat maktubah, salat 5 waktu, sunat tambah warahmatullahi sahaja. Yang paling kuat dari dekat bawah tu bukan nak wayak khilaf. Kalau salat semayang biasa kita kata Assalamualaikum. Lepas tu kita pun batal wudu. Sah dah semayang. Itu juga dengan solat jenazah. Assalamualaikum. Tak ada kata warahmatullah. Batal wuduk. Sah semayang jenazah. Solat jenazah disunatkan berjemaah. Dan hendaklah dijadikan 3 saf. 1 saf kurang-kurangnya 2 orang. Maka bila solat 6 orang, sebaiknya susun tiap-tiap saf 2 orang. Supaya menjadi 3 saf. Sabda Nabi SAW, orang Islam yang mati lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak syirik, tentulah Allah memberi syafaat kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai mereka tidak 3 saf, tentulah diampuni dosa. Hadis riwayat ahli hadis kecuali Imam Nasa'i. Maknanya imam lain riwayat belaka. Imam Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud.
Makmum wajib mengikut imam dalam takbir, maka jika makmum ketinggalan pada salah satu takbir hingga imam telah takbir lagi, maka batal solat makmum tadi. Ya. Dia gini. Yang sebenarnya bukanlah ditetapkan sembahyang jenazah ini dengan 3 saf atau 40 orang. Kata ulama, maksud hadis-hadis ini iaitu menggalakkan kita sembahyang jenazah itu biar ramai. Lebih ramai, lebih baik. Nabi tak kata 6 orang. Nabi kata 3 saf, menunjukkan ramailah. Ramai. Sama ada, katakan ada 30 orang. Setengah ulama kata sunat kita buat 3 saf. 1 saf 10 orang. Jadi 10. Begitu. Tapi kalau dia semayang dia buat sesah saja. Pasal masjid dia panjang, lebar. 30 orang tu dia buat sesah saja. Jawabnya sunat juga. Ada kelebihan juga. Kerana bukan dibilang tu mustajab doa dengan bilangan saf, dengan bilangan makmum. 1 saf 30 orang lebih baik daripada 3 saf 12 orang. Sebab saf tu Nabi khabar sinak khabar kalau 3 saf maknanya ramai lah. Dia gitu, baik pada 2 saf. Tapi saf itu kalau kita nak banding dengan saf kita sendiri, bukan saf masjid lain. Faham lagi? Tak faham tu, biar kita boleh nampak. Kita semayang surah kita 1 saf. Katakan surah Gelung Bila ni 1 saf ada 40 orang. Maka 3 saf lebih baik daripada 1 saf. Sebab 1 saf ada 40 orang. Kita semayang subuh tadi 1 saf 40 orang. Kita semayang zuhur 2 saf 80 orang. Kita semayang maghrib 3 saf 120 orang. Hak mana afdal ni? Maghrib lah. Sebab 120 orang. Bukan kerana saf, dia kira orang sebenarnya. Afdal ni nak banding dengan surah kita. Bukan surah lain tak boleh kira pula. Masjid surah lain dia besar lagi katakan. Kereta kancil. TAB 8848. Kereta siapa ni? Kereta kancil TAB 8848. Lampu semua menyala belaka. Jadi cepat-cepatlah. Kita pun malah nak tolak ramai-ramai ni. Dia tutup lampu dulu. Baik, surah kita 3 saf 120 orang. Katakanlah surah tu sesah je, tapi 400 orang. Pasal dia lebar. Mana lebar? 400 lah. Nanti nak faham tu. Faham tak apa tu? Jadi dalam satu hadis pula kata kalau 40 orang bukan mesti 40. Mana 40 tu ramai. Takkan 40 tu bahan lara ke? Maknanya dalam 40 orang tu ramai lah. Ya, baik-baik. Mungkin ada selit seorang dua. Tak ada boleh. Akidah dan sebagainya. Dah sebut 40 makna ramai. Maknanya Nabi kata lebih ramai, lebih baik. Bukan 40 nak 40 ni. Kamu tu lebih seorang. Lebih. 41 tak boleh. Kan gitu nak khabar biar ramai. Tapi kalau tak ada lagu tu pun seorang tak ada dah. Memadai dah. Tapi lebih ramai, lebih baik. Kerana inilah sunat diiklankan kematian. Iklan. Iklan ni maknanya diwar-warkan. Dihebohkan. Heboh. Bila dia mati mana ni, esok nak semayang, kita heboh mana ni. Sapa. Dia kaki mati. Tak ingat. Hamba dah ingat sekarang. Salah kita kau. Kita dah apa dia. Jadi tujuan khabar semalam tu biasa orang mari ramal, semayang ramal. Tu tujuan. Dia yang kata tak boleh heboh ni. Heboh kematian tak boleh ni sebab berbangga dengan ayat. Nak menunjukkan kemegahan dia. Nak menunjukkan kehebatan dia. Tak boleh tu. Jadi tujuan heboh supaya ramai lagi, ramai semayang. Kerana Nabi kata dalam satu hadis 40 orang. Menunjukkan ramai. Satu hadis lagi 3 saf. Nabi tak kata siapa semayang 1 saf, Tuhan tak terima. Tak kata gitu. Maknanya kalau ada 1 saf, tak ada apa.
Ini sunat kata. Baik. Kita pergi sembahyang jenazah, tu imam takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. Kita baru sapa. Nah, kita Allahu Akbar. Jangan selawat, kita Fatihah. Pasal kita takbir yang pertama. Nampak lagi kan? Selawat atas. Tu imam takbir kedua dah. Kita takbir pertama baru sapa. Benda dulu, Fatihah dulu. Nah, habis selawat, tu imam Allahu Akbar, doa mayat. Kita Allahu Akbar, selawat. Tu imam takbir yang empat, Allahu Akbar, doa biasa. Nah, kita takbir yang tiga, Allahu Akbar, doa mayat. Tu imam Assalamualaikum, kita Assalamualaikum tak, tepuk kepala. Faham dah? Bila tu imam Assalamualaikum, kita ada lagi takbir dah. Allahu Akbar, baru salam. Jangan kita hak pasal ni gini. Kita mari tu imam takbir yang kedua selawat. Kita Allahu Akbar, takbir yang pertama Fatihah. Tu imam takbir yang ketiga baca doa. Kita tak takbir lagi. Tak lagi. Tu imam takbir yang keempat. Nah, kita baru nak takbir yang kedua. Macam situ. Lepas tu kalau kita orang hak dok mandar ni, hak dok biasa banyak-banyak. Orang mandar dah Jadi pergi masuklah. Sama-sama awal-awal. Ikut sudah. Boleh 3 kali ikutkan semayang banyak. Anda. Kalau kau duk betul bacaan, kau comel lah. Kita kena upgrade hidup kita ni. Gaji naik tak mau, martabak dah naik. Dulu kita tak semayang banyak. Ini semayang banyak dah. Naik martabak tu. Tambah rank. Main daripada dulu gini selamanya tak semayang. Dah agak cetong lah tu. Dulu aku dah semayang banyak. Tak tahu kala tu lah ni aku dengar dah. Aku boleh dah semayang banyak. Maknanya hidup kita tu barakah tu. Ada keberkatan. Jadi kalau tak pandang, duduk dekat dengan Tok Imam kan. Duduk. Jangan mari lewat. Tengok orang masuk so kita masuk lagi. Orang takbir kita takbir. Orang takbir kita takbir. Tidak payah tak mesti nak nak kabur balik. Seorang diri belakang tu. Habis dah. Solat ghaib. Bagi mayat yang telah dikuburkan walau sudah seminggu atau lebih. Baik di tempat yang dekat atau yang jauh, boleh dilaksanakan solat ke atasnya. Pelaksanaannya juga boleh di atas kubur. Solat demikian dinamakan solat ghaib. Cara melaksanakan sama dengan solat jenazah biasa. Hanya berbeza niatnya itu 8 niat ghaib. Salli ala zalikal mayyit al-ghaib 4 takbiratin fardhu kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. 8 niat solat ghaib untuk perempuan. Usalli ala tilkal mayyitah al-ghaibah 4 takbiratin fardhu kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hak tu hak Arab, tak penting. Hak penting kita orang Melayu niat Melayu. Iaitu bila mayat kita kita mati di Mekah. Mak kita mati di Mekah. Dah alik tanah ni tu. Kita solat ghaib sini. Allah, aku semayangkan atas mayat ibuku di Mekah. Tak? Atau yang ghaib boleh tak? Yang ghaib senang. Aku semayangkan atas mayat ibuku yang ghaib. Ghaib ni bukan ghaib hilang bahan rima tak. Ghaib tak ada sini. Ada di negeri lain. Itu mana ghaib. 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Fardu kerana Allah Ta'ala. Gitu. Mudah. Cukup mudah. Dia tidak syarat sebut nama dalam semayang mayat. Nampak? Tapi kalau nak sebut nama, sah. Dengan syarat itu. Kalau dia kita pergi sebut nama mayat lain daripada nama mayat tu, maka tak sah. Dia gitu. Katakan semayang mayat lah. Mayat ada depan. Sepatutnya niat biasa surah. Aku semayangkan atas mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Tapi yang disebut nama. Aku semayangkan atas mayat ini. Nampak? Haji Mahmud. Umpamanya. Dengan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Kalau betul nama dia Haji Mahmud, sah semayang dia. Tapi kalau nama dia lain, tak sah. Dia gitu. Jadi kata niat Haji Mahmud padahal Haji Zul. Tak umpama dia.
Ni mau di mak. Jujur ni. Dah asyik lah betul. Batas salah. Jadi satu kaedah dalam usul fiqh, ma la yushtaratu fihi ta'yin wal khata'u fihi adar. Maknanya perkara yang tidak disyaratkan menentukan, kita pergi salah tentu, maka mula mudarat. Ni gitu. Sudah semayang? Dia doa? Boleh? Dia boleh belaka? Boleh belaka? Yang rukunnya doa dalam semayang. Dalam semayang doa tak jadi. Kerana waktu datang kepada kita daripada hadis, Nabi berdoa dalam semayang. Berdoa lepas semayang ini adalah dengan perintah yang umum. Jadi boleh. Jadi ingatlah, kalau kita tak boleh nak pergi kepada mayat, mayat ada di Kuala Lumpur, mayat ada di Pulau Pinang, mayat ada di Mekah, mayat ada di Jepun, kita pastikan mayat itu telah pun dimandikan dan sunat selepas dikafankan, kita semayang. Dan kalau mayat itu ada di depan kita tapi tanam dah, caranya semayang pergi di kubur dia. Kita balik kampung, orang kata mati dah. Pak Mak mati dah, Pak Mak jual kepuk. Kata dah mana kubur? Kubur Kampung Libong. Kalau lagi tunjuk, haji di kubur tu. Jangan diri atas kubur, ngadak kubur. Ngadak kubur. Allahu Akbar. Atau dia sapa tu jenazah tanang lah. Balik lewat kan. Umpamanya takkan orang nak tunggu. Jadi tunggu-tunggu tak sapa, abah lewat. Umpamanya. Jadi siapa siap tanang? Asal lagi tembul lagi. Dah siapa siap tanang? Mayar lah. Balik jajang ruang ni. Balik nak tengok ayah lah. Dah ayah, apa tak sayang? Boleh. Main bodoh. Dia kata tu mari belajar tak mau. Ayah mu tu daripada kecil bela kamu. Ada pula mari siapa kata tanah dah. Tak datang juga. Tengok ayah. Dah tu dengar itu sembang dah kopi. Tak datang sekarang. Balaju dah dia. Sembang tu. Itu pokok tadi. Semayang dulu apa nak kata pun semayang dulu. Tanah dah boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tanah seminggu dah pun boleh. Ingat tu tak? Pasal nak kata tu anak mak dia tidak sayang. Bapa tak sayang pasal dia kata siapa apa tanam marah. Kita tak boleh cuti balik tak ada tiket sabar. Lewat hari je siapa. Dia tidak sayang, tak sayang lah. Dia matuak dia kasih makan. Ngaji apa sabar pun bodoh lagi. Sayang mak kita tu, beranak kita sayang lah. Walau 4 minggu 4 bulan pun pergi. Cuma tak diulang 2 kali. Sekali sudah. Tak ada salah. Kerana Nabi semayang atas kubur mayat yang Nabi tak sempat semayang ketika hadir. Nabi kata, "Pak mana orang ni? Orang ni. Sahabat kata meninggal dah." Nabi kata, "Cik pergi tunjuk kubur." Sahabat pergi tunjuk. Nabi akak takbir. Pak takbir akak semayang. Semayang jenazah di kubur. Caranya macam dia semayang mayat atas surah ni lah. Kita ngadak kubur tu, tak depan kita ngadak kiblat. Keterangan jenazah bayi yang baru dilahirkan apabila ia semasa lahir sudah dapat bersuara atau berteriak, maka hukumnya seperti matinya yang sudah tua. Apabila dilahirkan dalam keadaan mati dan sempurna, kejadiannya maka hanya dikerjakan atasnya 3 perkara: dimandikan, dikafani, dikuburkan. Bila keadaan tidak sempurna maka tidak wajib apa-apa ke atasnya, hanya dikuburkan saja. Adapun orang yang mati syahid seperti orang yang gugur kerana membela agama Allah, tidak wajib dimandikan atau dikafani, hanyalah wajib baginya disemayangkan
dan dikuburkan saja. Kita berhenti kat keterangan. Wallahu a'lam. Tengok soalan. Baik, soalan yang pertama. Apa hukum melakukan sebab seperti yang dilakukan di penjara, termasuk perbuatan dibogelkan banduan? Jawabnya, sebab yang dibenarkan sebagaimana dalam hukuman hudud dan ta'zir ialah sebab yang tidak maknanya memudaratkan akan nyawa pesalah. Bukanlah dilakukan dengan sewenang-wenang, tapi ada caranya. Rotan tidak lebih daripada kepala. Itulah akad rotan tangan tak lebih pada kepala. Jangan gini tak boleh mana akad gitu dia. Kapah kata rotan umpamanya. Kebanyakan di penjara-penjara melakukan hukuman rotan yang bercanggah dengan syarak. Kerana dipukul dengan sehabis-habis kuat. Pas belakang tarik ni. Rotan ni besar gini. Tarik pas belakang. Macam main golf. Anak palmer tu. Apa tu panggil mak. Kalau bapak gesta. Kalau kita terberok tu. Lepas dicabut, daging tu bit. Hukumnya haram. Tu nak menyeksa. Ta'zir dan hudud bukan seksa. Nak menghentikan tabiatnya. Nampak? Membogelkan banduan untuk dihukum adalah haram dengan ijma' ulama'. Kerana Rasulullah memberi pesan, apabila dilaksanakan hudud, hendaklah dijaga aurat pesalah. Sehingga dipesan dalam suatu hadis, kancingkan dulu baju-bajunya. Mana kancing dulu baju, berharaju. Takut bila ukuk ni takut jadi cabut butang. Kancing kemah molek. Tak boleh nampak aurat. Salah tu hal dia. Aurat tak boleh tengok. Hak berlaku dalam penjara seluruh dunia sekarang. Keluar daripada sel tu selanyang ulat dah hari. Diping tu selanyang ulat dah. Bagi cek di doktor kesihatan selanyang ulat. Macam anak ke je lah. Dulu selanyang ulat tak kata apa dah. Bagi kat tempat hukum pula selanyang ulat. Lepas tu ikat selanyang ulat. Lepas tu buat debit selanyang ulat pula. Bagi kat doktor selanyang ulat pula. Balik semua selanyang ulat pula duduk belajar. 3 minggu, 3 bulan. Kita tanya penjenayah, kena molek 3 bulan. Tidur nerak. Pasal coh habis ni. 2 ratang coh habis. Nampak daging, tubik ketar-ketar. Tidur nerak. Dari nak pusing. Hukum laki-laki beri salam ke orang perempuan yang bukan mahram. Jawabnya, orang muda-muda mengikut pendapat yang muktamad tidak harus. Orang yang tua-tua harus. Kerana kira kalau nak kejut kawan sembahyang subuh. Nak kejut pun hanya juga. Kejut je lah. Dalam satu hadis, sunat kita menggerakkan ahli rumah untuk bangun. Solat sunat. Sunat kita gerak. Tak dosa. Sunat. Maka kalau solat subuh, kata setengah ulama jadi wajib. Pasal dia wajib. Solat sunat gerak. Maka kalau kawan-kawan pada saing-saing, maknanya itulah maksudnya sunat kita bangunkan untuk solat sunat. Dan wajiblah kita ni hak tidak tidur ni membangunkan orang. Ini menurut pendapat setengah ulama. Kerana solat itu wajib. Tak kita pula tidur, dia pula wajib gerak kita. Bolehkah ustaz huraikan hukum solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah? Seperti solat duha atau solat tahajud. Kalau harus, di manakah kitab yang diambil sebagai rujukan? Dia nak kitab ni orang ngaji kitab lah, dia nak pula kitab. Jawabnya, solat duha tidak pernah datang di dalam nas bahawasanya dikerjakan dengan berjamaah. Sahabat cerita Nabi ni berkata ada satu solat yang sangat afdal. Padanya begini-begini pada waktu pagi. Akhirnya Nabi kata solat duha tu je lah. Maka kalau kita semayang jemaah lagu mana pula. Begitu juga dengan solat tahajud. Siapa yang bangun pada waktu malam, ambil air semayang dan mengerjakan solat 2 rakaat, maka pahalanya begini Nabi kata, solat tahajud.
Hendaklah kamu bangun pada waktu malam menunaikan tahajud. Kita buat dengan berjamaah. Apa yang dijawab oleh ulama-ulama, di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa beliau, hukumnya adalah harus. Begitu juga yang dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar di dalam kitab Ahsanil Kalam. Harus mengerjakan salat duha dan salat tahajud dengan berjamaah. Soalan seterusnya, dulu saya kerja dengan seorang majikan. Dia suruh saya buat projek for orang tinggal. Saya tak mahu, tapi dia kata kalau saya buat sampai sudah projek, dia akan bagi duit sagu hati. RM 4,000 tidak termasuk gaji saya. Tapi bila projek itu siap, dia kata orang nak bayar lagi duit ke dia. Jadi dia tak boleh nak bayar ke saya. Gaji bulanan saya dia bayar dah. Tahu saya dia dapat tanah walaupun tak dapat duit dari kontraktor itu. Soalan saya, adakah duit dia janji RM 4,000 itu dikira hutang bagi dia? Bagaimana kalau saya tak halal pergi Mekah pun tak kabur kita? Minta penjelasan. Majikan dia bayar dah gaji, cuma buat manis mulut, buat cakap aku tambah 4,000 dia. Jadi gini, hak gaji tu bayar dah, maka lepas bagian gaji buat upah kerja. Hak ni bukan upah kerja, ini hadiah. Hadiah ni jadi janji sajalah. Malaikat kita ada akad sebagai upah. Maka waktu lain. Ini janji saja. Jadi majikan ini jawabnya dia tidak menunaikan janji saja. Jadi haram ke pihak menyalahi janji. Upah bayar dah gaji tu. Tapi ada buat janji pula menyalahi. Maka hukumnya berdosa majikan ni kerana menyalahi janji. Hak wajib upah. Hak asal rukun orang buat kerja tu macam dengan orang nikah lah. Hak rukunnya, hak wajibnya mas kahwin tu. Jadi hak tu, hak kata riak belanja, hak tu janji. Tu wajib tunai juga. Saya ada seorang kawan yang sangat rapat dengan saya, tapi dia tak minat belajar. Dia khabar kat saya, macam mana saya nak dakwah dia? Adakah saya perlu bagi kat dia buku agama, mudah-mudahan dia akan baca? Ke macam mana cara Ustaz? Tak lama lagi hari lahir dia. Apakah ada yang patut saya bagi kepada dia? Jadi kalau nak berdakwah kepada dia, dia ni payah sangat nak terima, nak ajak pergi dengar apa tambah apa semua, pandai baca. Belilah satu buku yang ringkas, ceritakan tentang azab hari kiamat lagi. Ini kita pernah buat lagu ni. Hadiah buku tentang hari akhirat, azab hari kiamat, azab kubur dan seumpamanya. Jangan hak cerita tentang kelebihan bidadari dah. Jadi tu. Sebab banyak orang-orang yang keras kepala sungguh, tapi bila dengar CD, dengar kaset, dengar orang ngajar bab api neraka, bab apa ni, mari takut. Mudah-mudahan di samping kita berdoa kepada Allah supaya terbuka pintu hatinya. Soalan seterusnya, katakan saya jumpa PT 10 Riyal, nak buat lagu mana? Jumpa 10 Riyal nak buat lagu mana? Gini, kalau kita rasa kita boleh iklankan barang jumpa, maka kita ambil lah. Kalau kita malas nak iklankan barang jumpa, jangan ambil. Jadi bila kita ambil, kita kena ada satu tugas, iaitu kita kena simpan duit itu elok-elok, harta orang. Dan kita beritahulah kepada di tempat yang jatuh itu, kalau kata jumpa sini, ada orang duduk sini tapi tak jalan, depan tu kedai kopi, kan bawa kedai kopi tu. Dia gitu. Kemudian setelah setahun kita boleh milik. Kita boleh milik. Tapi kalau benda yang memang kalau kita boleh merosakkan dengan lama masa, waktu boleh kita makan selalu. Kita temu tengah jalan kat highway, dah umpamanya nasi kapik sambal jatuh 2 buku. Takkan nak tunggu congok kat highway tu, nak panggil apa? Depan tu dekat kali 40 kilo, belakang 30 kilo. Jadi kita boleh makan lah nasi kapik tu. Makan sekali pasal dia kat petang basi. Bila tuang dia mari jumpa kita, minta umpamanya setelah setahun berlalu, ada orang mari cari kita. Awak ke nama sekian-sekian? Saya dulu, saya orang Singapura, hilang itu nasi kapik 2 buku. Dan umpamanya wajib kita kena ganti balik. Lagi wajib ganti balik. Apa hukum gambar dengan awet? Hukumnya haram lah. Kerana biasanya membawa kepada perkara-perkara yang lebih daripada itu. Asal gambar tu dah haram lagi, duduk 2 orang, tapi gambar tu buat benda sipang pula, duduk tengok orang-orang.
Kakak belek. Saya buang saya. Nah, kakak belek, kakak tengok, kakak tingu jadi bodoh gitu. Nah, yang bolehnya ambil gambar orang yang kita nak buat isteri. Kita nak buat isteri, semua saya tengok, aku nak tengok gambar dia. Kerana Nabi kata fangzur ilaiha. Bila mu nak kahwin, maka mu boleh tengok dia. Nak boleh tengok, ulama kias sekarang gambar boleh tengok kau. Hukum tengok aurat laki-laki sama laki-laki. Jawabnya kalau tidak ada darah apa-apa, haram. Tak usah kata aurat biasa duduk rumah teman serumah, main bola dan sebagainya. Dalam kitab-kitab mandi mayat, dia kata dan haram orang yang memandi mayat melihat kepada aurat mayat. Dia tukang mandi dah. Dia tengok aurat mayat, dibuka gitu nampak aurat, haram. Maka kita ni hak berlaku dalam masyarakat lebih haram lagi. Laki-laki tak boleh tengok. Yang boleh tengok aurat kita, isteri kita. Nampak? Saya nak tahu pendapat Ustaz, adakah patut seorang imam semayang hajat untuk kemenangan parti? Yang saya hairan, parti itu tak mengikut undang Islam dan melanggar perintah Allah. Dia ni tanya masalah satu parti yang tu imam tu ajak semayang beri menang. Jawab ni tak kira parti, golongan mana pun tak boleh kita semayang untuk beri kemenangan. Dengan syarat golongan itu bukan nak melakukan kemungkaran. Tak, jemaah mana ni? Ini persatuan apa benda ni bulan sabit. Minta tu imam tolong doa sikit. Pasal esok akan berangkat ke Kuala Lumpur, rombongan. Boleh. Tujuan apa rombongan buat melawat? Umpamanya bawa budak-budak. Haram tak haram? Boleh tak? Tak ada masalah. Tak kira parti apa-apa pun. Tapi tujuan tu maknanya melakukan kemungkaran. Tak boleh doa. Mereka doa supaya buka itu hati. Jadi siapa yang nak buat baik, jemaah yang nak buat baik, tak kira parti ke, pertubuhan ke, persatuan, benda yang tidak haram, benda yang apatah lagi yang disuruh oleh syarak, maka baik kita bersolat hajat. Kalau hak jenis maknanya parti yang melawan Islam, lawan ulama, lawan untuk guru, kita nak pergi doa suruh menang, tak boleh lah. Kerana Imam Ghazali kata, barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada orang yang melakukan kezaliman, walaupun dengan setengah patah kataan, bukan dengan doa dua kali. Kata Imam Ghazali, walau bisyatri kalimah, dengan setengah kalimah ni, maka dia telah bersubhat melakukan kezaliman tersebut. Sah atau tidak seorang salat itu sekiranya kita hantar pakaian salat ke kedai yang bukan Islam? Jawabnya, sah atau tidak sah dia tidak kait dengan yang tukang basuh Islam ataupun kafir. Dia kira suci pada syarak, maka hukumnya sah buat sembahyang. Tok imam basuh baju kita, tok imam atau ustaz yang tukang basuh. Tapi air kecil tak perah molek-molek, tak cucu molek-molek. Sah tak buat sembahyang? Tak sah. Haji Mak jawab tak sah. Baju Haji Mak dibasuh cuci lah. Rendang, lepas tu masuklah mesin, lepas tu bilah pulak dengan air mutlak, tanggal habis kesan-kesan najis. Yang tukang basuh tu George Bush. Sah tak? Sah tak sembahyang? Faham tu? Cuma kalau ada orang Islam di negeri itu yang buat kerja dobi ni, maka makruh kita atur tempat orang bukan Islam. Kerana pada goleknya orang bukan Islam, mereka tidak mahir dalam bab bersuci yang dikendaki syarak. Nampak? Dia gitu. Soalan seterusnya. Dulu saya teruk. Dan kini Alhamdulillah kenal sedikit agama. Macam tulisan Syekh dah ni. Kita kenal tulisan ni. Syekh dah ni. Tapi masalah besar bagi saya, dulu saya suka tengok filem lucu. Kata tak? Sudah jadi tabiat. Jadi macam mana cara saya nak hentikan tabiat? Ada tak doa-doa untuk lemahkan nafsu jahat ini? Dia ni, kunci dia Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan perbuatan kamu. Nombor satu minta dengan dia dulu. Baru usaha-usaha yang dibangsakan kepada zahir kita ni.
Hakikat dulu. Minta dengan Allah Ta'ala. Dia belakang. Minta sungguh-sungguh hati yang bersih daripada dosa. Nafsu yang terkawal daripada melanggar perintah Allah. Minta dengan dia dulu. Kemudian amalkan pula. Apa benda ni? Petua hak Nabi kata. Fa'alaikum bisiyam. Ajar dah diri kamu berpuasa. Paksa. Puasa sunat. Niat nak mengekang nafsu. InsyaAllah dia akan jadi penawar. Nah, fa'innahu lahu wijak. Dalam hadis lain Nabi kata sesungguhnya puasa bagi orang muda-muda ni wijak. Iaitulah perisai yang amat ampuh. Nah, lawan nafsu dengan biar aku nak puasa juga. 3 hari puasa jangan juga. Amal sama. Nah, akhirnya Tuhan akan beri. Dia tengok kita sungguh, dia beri. Nah, dia gitu. Tak tahan juga kahwin lah. Nah, kahwin yang kita tengok tu apa? Tak ada kerja. Teruk lah CD-CD. Apa hukumnya kalau minum berdiri jadi lekat tabi'at dah? Lekat tabi'at dah, lekat tabi'at makruh minum berdiri mengikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Makruh minum berdiri. Dulu saya kerja syarikat McDonald Kuala Lumpur. Saya telah mengambil duit syarikat itu dia ketek. Saya sudah lupa berapa nilainya. Patutkah saya menggantikannya? Apakah hukumnya? Jikalau maknanya apa benda ni McDonald itu diusahakan ataupun diniagakan oleh orang Islam, maka wajib bayar. Tapi kalau kita pergi di McDonald negeri Kapil Harbi ni, maka tak wajib bayar lah. Pasal Kapil Harbi ni sekarang wajib kita jatuhkan ekonomi mereka. Kerana mereka merancang menjatuh melingkupkan ekonomi umat Islam. Nampak? Jadi gitu. Betul ke saat kematian orang itu penentu syurga neraka? Sebagai contoh, orang itu mati ketika sedang atau ingin melakukan kemungkaran. Adakah orang itu terus dihumban ke neraka? Sedangkan sepanjang hayat dia melakukan amal kebajikan. Tetapi ditakdirkan mati ketika berbuat ingin melakukan kemungkaran. Minta penjelasan. Dia kata orang ni sepanjang hayat melakukan amal ibadat, dah buat dosa. Bila nak mati dia buat satu amal dosa umpamanya. Lepas tu terus masuk neraka. Daklah lagu tu. Cuma kita ni nak kepada husnul khatimah, kesudahan yang baik. Sekarang kita baik atau sekarang kita jahat, yang paling hebat sekali kita nak mati dalam keadaan mati yang baik. Kerana yang dikira adalah penamat. Tapi tidaklah masuk pada akal kita semayang, sokmo puasa, sokmo zakat, sokmo buat kebajikan. Tiba-tiba bila nak mati, kita pun buat satu dosa. Masuk neraka terus. Tak mana sabar pula. Kerana dalam Quran, dalam hadis kata dosa dan pahala akan ditimbang. Dosa dan pahala. Jadi kalau membuat sepanjang hayat dah dosa dan pahala, melakukan pahala, dosa kemudian hari itu, kalau dosa itu dosa tidak dosa sekutukan Allah Ta'ala, maka berat lagilah pahalamu. Dia lagu tu. Cuma jangan kita bercita-cita melakukan dosa setelah kita rasa amalan kita cukup banyak setakat ni. Aku rasa kalau aku buat dosa pemalam ni, berat amalan lagi, pasal aku beramal lama dah. Malam ni aku nak ngerik awet kali. Faham tak? Jangan buat lagu tu. Dia tu memperkecilkan dosa. Tak boleh. Tuhan marah lagu tu. Tolong ajar cara niat jamak qasar paling mudah. Kita nak semayang jamak qasar paling mudah. Okey, nak semayang zuhur, nak semayang maghrib dengan isya dalam waktu maghrib. Akad kalian Allah semayang maghrib. Allah saja aku semayang fardu maghrib jamak dengan isyak qasar. Kaki semayang asar pula, semayang isya pula bangun. Allah saja aku semayang fardu isyak jamak dengan maghrib qasar. Itulah cara dia. Ajar sikit semayang jenazah hak paling mudah, ajar dah tadi. Soalan seterusnya. Apakah maksud sakit belang yang boleh menyebabkan rosak nikah? Sakit belang mana pula? Rosak nikah. Dia biasa sakit yang merosakkan nikah ini, sakit belang ni bahasa lama ni. Kalau tak silap dalam bab fasakh. Bukan rosak nikah, fasakh nikah lah. Bukan akad nikah tu. Nikah boleh batalkan balik. Iaitu penyakit, beberapa penyakit. Boleh batalkan nikah. Hak lain tak boleh batal. Dua untuk perempuan sahaja, dua untuk lelaki, satu berkongsi laki-laki dan perempuan. Iaitu yang pertama, yang laki-laki pun ada, perempuan pun ada.
Iaitu penyakit berat seperti penyakit belang, penyakit sopok, penyakit pecah habis tubuh-tubuh, tubik nanah meneleh sakmo, penyakit kusta, penyakit HIV. Nah, yang mudarat kepada orang lain dan sangat berbahaya. Nah, umpamanya, bila kahwin dapat tahu pasangan dia ada penyakit ni, maka boleh batal nikah selepas akad nikah. Kalau belum akad nikah tak ada masalah dah. Lepas akad, boleh batalkan semula. Nampak? Melainkan dia telah bersetuju atau tak boleh batal. Dia tahu dah penyakit kusta. Kalau kusta ni awet ni, dia kusta kuno. Tu tak boleh tukar dah lah. Ni baru tahu. Penyakit ringan tak boleh tukar. Penyakit sopok, penyakit belang ni mana tubuh ni baluh habis. Tubuh ni macam rimah belang. Tengok takut. Dah nak duduk 2 orang lagi. Kan duduk kahwin ni berdua-dua orang. Tengok takut dah. Jenis pecah-pecah daging leleh, tubik air bisa, tubik darah hok mo. Tu boleh orang panggil penyakit berat yang boleh tukar. Penyakit kecil tak boleh. Bila nikah dia tengok ada paruk putih. Ni punggung bini dia. Umpamanya nak tukar, nak pasang, tak boleh. Pasal penyakit tu dikira kecil sahaja. Pengantin perempuan bila nikah barulah tahu laki-laki ni apa benda ni, ada kudi gatal atas belakang putih. Tu tak boleh tukar dah. Tu mungkin kena cek awal-awal lagi. Penyakit yang apa benda ni, yang perempuan sahaja, laki-laki tak ada. Yang pertama tersumbat daging, yang kedua tersumbat tulang, tak boleh nak jimak. Bila nikah jimak tak boleh. Farat ni sumbat dengan daging. Faham tak? Jadi tak boleh nak lalu. Saya luka lalu saya. Faham ni faham lah. Dalam tanya aku tegang lah. Lepas tu kena kabur. Faham lagi tak boleh lalu. Tak boleh nak jimak lah. Atau ada tulang tak ada. Tengah laluan farat tu tulang duk tunggu. Nak jimak boleh. Bang di bedek mu. Jadi hak tu boleh batal. Beritahu qadi nak batal balik. Qadi siasat tu. Batal kalau sah. Lepas tu penyakit yang laki-laki sahaja. Perempuan tak ada. Yang pertama mepuk dia panggil. Terpotong. Putus. Pang putus. Masuklah mesin tebu. Galik ingat. Jolok galik tengok. Putus dulu. Jadi apa rasa ada benda. Mak dia tu balik mula ambil. Ada benda mau. Tak putus. Dah jahit. Tu dah ni. Bukan kita nak buat kelakar. Nak suruh faham. Jadi boleh tukar balik. Serta merta. Jadi tujuan tak boleh. Dah putus. Nampak? Kalau kau masih debu tengok. Lembu bersekal lalu. Balik tengok. Jeng. Lepas tu lasa. Kalau kita lama. Arab panggil unnah. Maju panggil dia cikgu. Uyung. Mati pucuk. Dia tahu lah. Mati pucuk. Tak boleh jimak. Maka boleh batalkan nikah. Betul lah. Soalan sebenarnya, wajibkah saya qada semula solat saya lepas mengetahui banyak kesalahan dalam solat saya yang terdahulu? Kalau kita yakin kita meninggalkan perkara yang memang ijma' ulama', maka wajib kena qada balik. Tapi kalau kita rasa macam ada buat benda salah, maka tak payah qada, perbanyakkan sembahyang sunat. Saya sudah kahwin dan isteri saya hanya seorang anak angkat. Adakah wajib atas diri saya sebagai suami mencari ibu bapa kandung isteri saya? Jawabnya tak wajib. Syaratnya kita bila berkahwin dengan dia, dengan wali yang betul dah, wali hakim. Ada wali hakim dah. Sunat dah kita tolong cari ibu angkat sebenar. Kerana Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang buat baik dengan isteri. Maka di antara maksud buat baik ni, tolong cari keluarga yang sebenar, isteri dia. Sunat. Saya tengah solat, lepas tu saya muntah. Sah atau tidak solat saya? Jawabnya sah. Muntah tidak membatalkan solat. Saya mendapat hadiah cabutan bertuah. Hadiah ini untuk orang yang sudah berkahwin. Apakah hukum saya menjual hadiah cabutan bertuah? Kerana saya tidak boleh guna hadiah produk minuman. Kok mana bolak je ni. Baik, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hadiah ini tidak boleh dijual beli.
kalau kita orang yang kaya. Kita orang kaya, bukan orang miskin lah. Bukan kaya ni maknanya orang banyak harta. Orang kaya tak masuk kategori miskin dan fakir. Kira kaya lah macam kita semua ni. Nak makan mi goreng boleh, nak makan laksa boleh, kira kaya lah tu. Ada cukup makan. Maka kalau kita tak guna benda tu, kita kena beri hadiah kepada orang lain. Kita tak guna, kita kena hadiah ke orang lain. Macam kita orang hadiah kain pelekat, orang hadiah kita jubah, kita tak padang, kita nak jual leh. Pasal kita bukan orang miskin. Hadiah kita kena hadiah orang balik. Orang miskin, dia boleh jual hadiah. Sama macam daging korban. Dia miskin, orang beli daging korban banyak kan? Dia kita letak pasar boleh. Kita tak miskin, dapat daging korban banyak, jual, berdosa. Tak boleh. Tapi kalau dulu kita kaya, tak ada hadiah. Sekarang kita sudah miskin. Kita kira boleh jual hadiah tu. Boleh. Kereta. Tak membuatkan boleh ya? Boleh juga. Nak makan mana? Boleh hadiah BMW Falcon baru. Pocik nyadaknya duduk Kuala Lumpur. Mana rahik mana? Jual lah. Apa hukum kalau laki-laki memakai cincin swasta semasa semayang dan di luar semayang? Adakah sah solat tersebut? Jawabnya sah. Bahkan kalau cincin emas pun sah. Orang lelaki semayang pakai rata pun sah. Pakai subang pun sah juga. Tapi perbuatannya haram. Kerana emas dan rantai subang adalah ditentukan untuk perempuan sahaja. Apakah hukum orang Islam bekerja di kedai pajak negara bukan Islam? Kedai tersebut mengamalkan riba. Dengan gaji yang diterima. Jika kita terlibat langsung dengan perbuatan riba tersebut, kerana kita menjadi kerani tukang tulis contohnya, maka haramlah gaji kita itu. Kerana Nabi sebut jelas dalam hadis, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Tuhan laknat yang makan riba, yang tukang beri pinjam, yang buat pinjaman, dan dua orang saksi, gerentuk dan tukang tulisnya tu. Lepas tu kalau dia kerja di bahagian lain, tak haram. Apakah seorang bapa tidak memberi nafkah terhadap isteri dan anak-anak, sedangkan selama ini isteri yang menanggung segala keperluan keluarga, tapi selama ini bapa memakan dengan duit hasil titik peluh isterinya? Ustaz tolong jelaskan. Seorang suami wajib mencari nafkah untuk anak dan isterinya. Isteri selama mana lagi kekal isterinya, dan selama mana dalam edah. Habis edah bercerai, tak ada lagi wajib nafkah atas isteri. Anak sampai anak itu berkebolehan mencari rezeki sendiri. Sampai pada tahap itu berhentilah kewajipan bapa memberi nafkah. Anak yang tidak mampu berdikari, maka wajiblah atas suami atau bapa memberi nafkah sampai kepada mati. Sama ada mati anak atau mati bapa itu sendiri. Begitu. Suami yang tidak memberi nafkah pada isteri dengan sengaja dan tidak dihalalkan oleh isteri, maka amalannya tidak diterima oleh Allah dan perbuatannya berdosa besar. Dan perkara tersebut menjadi hutang. Menjadi hutang yang wajib dibayar sekalipun setelah suami atau bapa itu mati. Jadi hutang. Soalan seterusnya. Adakah bacaan doa pendek untuk kunut? Kalau kita baca Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sah dak kunut kita? Jawabnya sah dak. Ni setengah ulama mengatakan kalau kita nak cepat boleh baca kunut yang pendek. Walau bagaimanapun perlu kita faham, kunut ini bukanlah wajib, bukan syarat, bukan rukun. Hanyalah sunat abad di sisi mazhab Syafi'i. Siapa yang membaca doa kunut, maka sah semayangnya, dapat fadilat. Siapa yang sengaja tak baca doa kunut pun, sahlah semayangnya juga. Tidaklah terbatal ataupun rosak apa-apa. Kawan saya nak memakai purdah, tetapi ustazah di sekolah dia dulu macam tak menggalakkan dia untuk memakai purdah. Ustazah dia cakap banyakkan orang perempuan Arab pakai purdah kerana orang laki-laki di sana nafsu seks kuat. Tapi di Malaysia orang laki-laki tak sama macam orang di Arab. Apa yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i, pendapat kuat mengatakan perempuan wajib menutup salah satu semua badan kecuali mata.
Macam mana cara untuk meyakinkan dia supaya terus niatnya untuk berkurdah? Apa kelebihannya? Betul ke pendapat itu dalam mazhab Syafi'i? Jawabnya memang benar. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, iaitulah perempuan wajib menutup keseluruhan badannya daripada laki-laki ajnabi. Pendapat yang kedua juga daripada mazhab Syafi'i mengatakan wajib menutup seluruh badan melainkan 2 pergelangan tangan dan muka. Inilah yang kita duduk taklid pada kebanyakan muslimat kita, anak-anak kita hari ini. Kurang daripada itu tidak boleh. Kemudian perkataan ustazah itu mengatakan mereka pakai tutup niqab, pakai hijab seperti itu kerana orang Arab kuat nafsu seks. Di Malaysia pendapat ini tersasul, salah. Dia bukan kerana orang Arab tu kuat seks, kuat nafsu, jadi kena peraturan hijab. Tak betul sama sekali. Kerana untuk menjaga fitnah, dan fitnah perempuan dengan laki-laki ini tidak tertentu dengan Arab sahaja. Negeri kita pun sampai kurang, bahkan teruk pada Arab lah jadi. Sampai anak haram saja tu dengan buat zina, hari-hari beranak haram. Hak teruk anak, hak bunuh anak, apa dalam lubang jambang. Macam-macam masalah nafsu yang semakin ketara di negara Islam hadari kita ni. Jadi nak katakan Arab saja dah betul lah. Jadi kemudian dia kata macam mana? Ustazah hak sekolah dulu dah. Kita nak pakai lah kalau kita rasa nak pakai. Sekolah dulu dah. Ustazah hak dulu dah. Tak boleh jadi apa-apa. Kau tak mau ikut ke dia? Atas kita. Atau kau bermain kutu. Nyimpan wang dalam satu kumpulan dalam buat cabutan giliran pada tiap-tiap minggu atau bulan dalam Islam. Jawabnya, ada kalanya harus, ada kalanya haram. Harus ini bila kita akad dengan hutang dan akad dengan membayar hutang. Haram ini kita pakai ambil Allah piti orang, tidak ada akad ataupun lafaz. Itu nak ambil kutu, nak main kutu, kena jaga. Kita sekarang giliran nombor 1, kita cabut undi. Kita terima dulu 100 orang, mana ni? Orang pun beri 100, mana ni? 10 orang akan beri, kita dapat 1000. Kita ni, orang yang beri tu dia kena kata, aku hutangkan kamu RM100. Kita ni kena jawab, saya setuju sekurang-kurangnya. Kalau nak lengkap lagi, saya hutang daripada awak dengan harga, dengan jumlah yang tersebut itu. Tapi saya setuju tu sah dah. Lepas tu bulan depan kita bayar tak? Saya bayar hutang awak RM100. Nampak? Ini kata gitu. Masih kutu, dapat bagi kutu. Baru jadi sah isi sama. Kerana dia termasuk dalam perkara hutang menghutang. Hak kita ni berharambang kali. Bahkan Allah ambil. Mu bahang dulu, aku bahang ke dia. Jadi tak ada peraturan. Macam mana dikatakan putus mualaf di dalam khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat ini mestilah dilakukan khutbah yang kedua dengan tanpa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang asing daripada perkara yang bertakluk dengan khutbah. Contohnya, lepas daripada khutbah yang pertama, dia bertiga hasta kerana mengutip derma. Ini kata ulama. Dia buat kutip derma dulu. Memangnya, sebelum khatib membaca khutbah yang kedua, kita nak umumkan kutipan derma. Daripada tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan puan lah, hadirin sekalian, untuk tabung piala Thomas kita. Umpamanya. Ukurnya putu wala. Putu wala. Jadi bila putus walak kena khutbah, kena khutbah semula, daripada awal. Pada kedudukan tayat akhir, imam bagi salam pertama dan kedua. Seorang makmum tiba-tiba tersalah bagi salam kedua terus. Macam mana hukum? Adakah dimaafkan? Jawabnya sah dah semayangnya. Kerana salam yang kedua itu adalah salam yang pertama bagi dia. Nampak? Dikira salam yang pertama, sah dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak kanan, tak kiri lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Nak uji tak kanan, dia kekir. Umpama. Jawabnya salam yang pertama itulah, yang kedua itu baginya sebenarnya yang pertama. Cuma dia luputlah fadilat. Nampak? Bersalam di sebelah kanan dahulu. Bayi yang mati dalam kandungan umur lebih 4 bulan dan kurang 6 bulan.
Ni kita jawab minggu depan lah. Dia nak cerita tentang bayi mati. Kita cerita dengan lebih lengkap. Apakah hukum melihara burung dalam sangkar kecil dalam digantung dalam rumah? Tengah orang mengatakan akan menyempitkan rezeki, susah bila nak mati. Saya jaga beri makan secukupnya. Dia beli burung, dia boleh dalam sangkar, boleh dalam rumah. Ada orang kata kalau buat gitu nak mati pergi payah. Siapa yang nak mati payah? Burung ke tuang burung? Kalau tuang burung mana tak ada nah lagu tu. Dia kalau kita nak beli burung dibolehkan pada syarak. Walau bagaimanapun sebaiknya membiarkan burung itu terbang bebas. Kerana satu hari Nabi berjalan-jalan, ditengok budak sedang bermain dengan burung. Nabi suruh lepas, tak mau lepas, Nabi beli burung tu dan Nabi lepas. Ini nak menunjukkan akhlak yang begitu tinggi. Walau bagaimana ulama membenarkan kita membeli burung. Cuma bila kita beli binatang, maka datang satu kewajipan agama kepada kita, memberi nafkah. Makan, minum, tempat tinggal, wajib beri. Makan, minum, tempat tinggal yang selayaknya. Tak cukup juga tu berdosa. Jangan main-main. Kemudian pula setengah ulama mengatakan adalah haram kita mengurung satu burung tanpa pasangan. Hukumnya setengah ulama itu tak haram. Tapi kita nak keluar pada khilaf. Kita nak jadi molek. Jadi biarlah pasangan dia. Nampak tak? Sebab Tuhan buat likulli syai'in zawjain. Kami jadikan bagi tiap-tiap benda tu dia ada pasangan mu. Kata ulama. Jadi ada hak datang kat sini, lambat datang ada anjing dia. Tengok situ. Kukuk ku. Dia kata tu tak ada apa, happy dia mau tahu bahasa dia. Nampak? Maknanya bila lagi mu nak cari bini ke aku. Dia gitu. Buat dah sepasang. Time dia nak pergi belawang, dia nak belawang lagu. Tak apa, awak naik kejap. Time masuk dalam sarang, bola sarang masuk pula. Zaman Nabi Muhammad kita berkahwin pakai wali dan saksi, mana nak masa nak akad nikah. Dah pada zaman Nabi Allah yang lain, belum Nabi kita nikah. Sama juga ke Ustaz? Manalah kita tahu. Kerana tidak diterangkan dengan jelas. Sebutnya Nabi-Nabi dulu isterinya begini, anaknya begini. Tapi cara akad nikahnya yang datang kepada kita, cara akad nikah iaitu daripada sunnah Nabi SAW. Warna kuning yang macam mana yang haram dipakai oleh laki-laki ketika solat? Sebab hari itu Ustaz tak khabar dengan jelas kuning lagu mana. Kuning siang lagu mana. Dulu kita ada khabar, bukan kita yang kata, ulama yang kata. Laki-laki tidak boleh pakai hak kuning siang. Siang ni bahasa Terengganu. Kuning menyinger-nyinger. Kalau ni kuning hak perang tu, hak mana hak nak kata lagu mana Nabi tak sebut pula. Kuning lagu mana, kuning tu, kuning macam kangkuma tu, kuning kerang. Kain kuning macam kita pergi payung raja. Tengok payung raja. Raja payung kan kuning siang tu lah. Dia kata Ustaz tak khabar jelas kuning siang lagu mana, kuning raja ke, kuning tok cia ke, kuning buah betik masuk ke. Jadi nak tahulah hak tu. Jadi kalau budak betik kuning mana-mana, tak payah pakai lah kuning. Aku nak khabar pun juga. Masa hari ke-7 umur anak perempuan saya telah buat apa yang Ustaz ajar dalam kuliah sebelum ini. Dia buat lagu. Tapi Ustaz, bila saya khabar kena sunat, bidang tu kata saya tak berani buat masa umur tu 7 hari tu. Dia nak buat lepas umur anak saya 40 ke atas. Salah tak bidang? Salah bidang ke salah saya? Jadi dia kata dia dengar CD kita mengajar tu, dia buat belakang dah. Iaitulah belah mulut anak buat dah, rubuh nama buat dah, cukup kepala buat dah. Tak nak khitang anak ni, dia tak berani nak buat. Anak perempuan lah bidang ni khitang anak perempuan. Ingatlah khitang anak perempuan ni wajib. Supaya mengurangkan nafsu syahwat dia. Baik. Apa benda ni? Tok bidang kata tak berani buat 3 hari sakit ni. 40 hari sikit nampak. So sikit tu buat Jawabnya tak salah pun. Bukan wajib buat 7 hari. Sunat. Dibuat masa waktu kecilnya. Tengah ulama dia kata 7 hari yang ke-7. Dia nak buat hari ke-40 ke, umur setahun ke, dia haruskan pada syarak. Tak ada masalah. Janganlah sampai besar. Sebab sekarang banyak budak-budak perempuan tak sunat.
Kalau anak lahir 80 hang, mula meninggalkan bersunat. Dia tanya orang tua-tua dulu, umur tahun 70 hang, itu orang tak tinggal lagi sunat anak puang. Mulanya pada tahun 80-an. Zaman disko itu. Jadi anak-anak umur 80 hang itu, dia beranak tahun 80 hang, sekarang telah berumur 20, 25, 24. Itu yang nano sangat lebih. Faham tak? Rupa-rupanya sungguh. Bila tak sunat anak puang, dia jadi nafsu kuat. Khabar tak rezek. Bapak naik atas bayi pasir pula. Faham tak? Bapak datang 3 se, 4 se. Allah tahu atas tong ikan macam akan reseng. Tak ada hal sikit pun. Sebang nak datang. Lawang dia seorang ni. Tak ada apa-apa. Awet. Faham tak? Pasal apa? Sihat ni. Sekarang jadi nafsu kuat. Jadi kita hidupkan balik sunnah Nabi ni. Khitang anak perempuan. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan balik atau bertahankan sunnah aku ketika umat ramai jadi punah jahanam belaka dah, maka baginya 100 pahala mati syahid. Minta tolong ustaz cerita sikit pasal Ibnu Sayyad. Nak cerita Ibnu Sayyad panjang cerita lah. Jadi rakan-rakan sudah. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang Dajjal. Di antaranya hadis Ibnu Sayyad. Jadi ini cukup terkenal. Walau bagaimanapun, tidaklah pastinya Ibnu Sayyad inilah Dajjalnya. Ibnu Sayyad seorang Yahudi Madinah yang diwar-warkan sebagai bakal menjadi Dajjal. Dan dia pun ada dalam satu riwayat mengaku menjadi Dajjal. Dalam kes ini, ringkas cerita-cerita orang baru-baru ni, kita yakin sudah bahawasanya Dajjal akan terbit pada penghujung masa nanti sebagai tanda dekat dengan kiamat. Dan kita tidak diwajibkan memastikan Dajjal itu Ibnu Sayyad kah? Atau cerita kisah laki-laki di pula tu kah? Atau siapa? Atau ada dekat Golden Triangle kah? Yang kita wajib percaya sebut dalam hadis, Dajjal merosakkan manusia dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kata setengah ulama, hadis Ibnu Sayyad ini termasuk hadis yang mutasyabih, yang kesamaran. Jadi tidaklah masuk di dalam akidah kita. Perkara yang membatalkan haji, apa dia? Jawabnya beberapa perkara. Sebutkan yang pertama, Tok Imam. Membatalkan haji, meninggalkan rukun haji. Meninggalkan rukun haji. Lagi yang kedua, melakukan persetubuhan, membatalkan haji. Yang ketiga, murtad, na'udzubillah. Adakah usrah ini sunnah Nabi? Apakah makna usrah? Boleh ceritakan sejarah usrah? Bagaimana cara usrah ini dijalankan? Harap tolong jelaskan. Nak tanya sebab usrah. Usrah ini makna kekeluargaan. Kekeluargaan. Usrah ini tidak terkenal pada zaman Nabi SAW. Tidak ada pun dalam hadis, dalam sirah, dalam manakib, mana-mana cerita Nabi buat usrah. Dengan lafaz usrah. Lafaz usrah ni kemudian ini baru timbul. Tetapi Nabi telah melakukan usrah pada zaman beliau itu bersama dengan sahabat-sahabat dan orang-orang Islam. Cuma tak sebut dalam hadis Nabi buat usrah. Usrah ini pertemuan untuk menjalinkan kesepahaman ataupun maknanya ada ta'aruf dan kasih sayang sesama orang Islam. Jadi kalau waktu memang Nabi telah buat daripada zaman awal Islam. Zaman tak berani nak zahir Islam, Nabi usrah dah. Cuma dalam kitab sirah dia tak sebut usrah, dia sebut pertemuan. Usrah yang dimaksudkan pertemuan lah. Cuma sekarang ni lebih khususiah, lebih formal. Nampak? Ada nakik, ada jadual tertentu. Zaman Nabi buat rumah, dia buat giliran. Rumah orang ni nak buat terang tak boleh. Abu Lahab tak tunggu nak sip. Faham tak? Jahat tu. Jadi nusuk. Rumah Abi Arqam. Rumah apa benda ni, rumah sahabat perempuan Islam pun buat juga. Dan beberapa buah rumah lagi. Jadi tujuannya sangat baik. Di antaranya ta'aruf, kenal mengenal. Boleh kenal. Kita duduk orang Islam tak, tidak kenal. Tengok sama lalu tapi tak ada pengenalan. Buat surah, bersatu pertemuan, orang boleh kenal. Kalau gitu anak tara. Itu banyak kelebihan. Kemudian untuk tafahum, kesepahaman di antaranya tujuan. Supaya kita satu fahaman. Satu fahaman maknanya dalam segenap segi. Dalam bab akidah, dalam bab siasah, dalam bab fiqh, dalam bab kehidupan harian, kita sepahaman. Jadi sebenarnya usrah sangat-sangat dituntut oleh syarak.
Kenapa pakai songkok tak dapat pahala? Siapa kata tak dapat pahala? Dia kata pakai songkok tak dapat pahala. Siapa kata? Pihak kita kata kita tak dapat pahala. Pihak kita kata pakai songkok tak dapat pahala sunat. Tapi kalau dia pakai songkok menutup kepala kerana semayang, dapat pahala sunat menutup kepala. Sebab semayang ini sunat kita tutup kepala. Sunnah Nabi ni dua perkara. Yang pertama atas kepala, kolam suah. Kita kata kopiah. Yang kedua imamah. Kita kata serban. Jadi siapa yang pakai kopiah semayang atau serban, dia dapat dua pahala. Pahala ikut sunnah se, pahala tutup kepala se. Nampak? Ini jawapan yang telah dijawab oleh almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Lepas tu lain daripada itu, tutup kepala yang berbeza dia kata. Seperti pakai tutup kepala orang India, tutup kepala orang Pakistan, tutup kepala orang Turki. Bila dia pakai benda tu untuk tutup kepala dan semayang, dapat pahala tutup kepala. Cuma sunnah serban dengan kopiah. Faham baik? Bukan tak boleh pakai sokok. Hak kita kata sokok hak tinggi tu. Tu nyanyi lah pakai. Pasal beri mudarat kepada kita. Hak tinggi tu, sakok. Nak pergi dengung potong kereta kacir tu. Faham tak? Tengok dia ketung gitu kepala. Rupanya tak boleh nak paling tak kita. Pasal sokok-sakok di kacir. Jadi tak boleh nak paling. Itu mudarat. Jadi jangan tinggi sangat. Jadi pakai sokok kerana tutup kepala dalam semayang, boleh pahala. Pahala apa? Pahala ghaddu ra'si, menutup kepala. Soalan yang terakhir pada malam ini, hal lain tak ada, insya-Allah minggu depan. Apa hukum perempuan yang belum berkahwin memakai wangi-wangian dan inai serta makeup? Kalau saja borak-borak dengan perempuan dalam telefon termasuk bermesej, gua ni kira tak? Dia kata. Baik. Saja-saja borak. Dia gini, perempuan dengan laki-laki ni dia boleh bercakap. Bukan tak boleh, tapi dia ada perenggannya. Kalau tak boleh cakap dah jual beli. Kenapa kita boleh cakap dengan orang? Dia jual nasi, kita boleh tanya. Boleh tanya tak? Nasi ni, nasi mana nasi? Nasi kuning ke nasi putih ni kuah hak ni? Dan yang telur lauk hak ni? Tak boleh haram. Tak boleh lah. Tak ada masalah. Buat kerja, jual beli dan sebagainya. Jadi yang bukan perlu, yang masuk dalam perkara syahwat, dalam masuk perkara lara nafsu, itu yang dilarang. Bukan dari telefon kau. Wang boleh telefon. Kita kenal seorang perempuan, kita telefon dia tanya. Dia tanya, ni bukan make. Dia tak tolong sikit, tayar bocor dak anda pun tolong buat. Dia kata tak apa. Saya khabar korang lagi. Tu lain. Ni nak khabar anak kucing, ayah awak suruh pergi ambil nak kucing kereta. Tak masalah. Tengok pada poin percakapan ni. Ni cakap mengarut-mengarut. I tengok you. Nampak? Macam pergi tengok I tengok you macam ikan you lah. Duk main kita habis 10 riyal. Tak? Tak ada apa-apa pasal. Orang perempuan pakai minyak wangi, dah boleh. Pakai makeup boleh juga. Sapang muka ni 3 isi tebal, boleh juga. Yang tak ada suami, boleh juga. Hidup lah bidik dia sekarang. Ada apa-apa? Sini dia bogecu, sini bosedo. Ada kan? Tubik kalau ayak ramah. Ada laki yang tak ada laki, tak boleh lah melampau-lampau. Dia gitu. Memakai inai di jari, kata maksudnya bukan pakai. Jadi maksud soalan ni bukan pakai kurung rumah, pakai tubik luar. Bila pakai tubik luar, kita jawab dari itu, perempuan yang ada suami saja boleh pakai inai atau cat kuku dengan izin suami. Kalau suami tak ada izin atau dia tidak ada suami, maka Imam Nawawi jawab dalam Syarah Muslim, fayahrumu, fahukmuhu yahrumu. Dia tak kata fahukmuhu, dia kata fayahrumu. Tapi kita takdir fahukmuhu yahrumu, hukumnya
adalah haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung balik minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi